Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Okey, hari ni kelas kita. Okey, hari ni 1 September 1 September masuk bulan baru. Jadi kita akan buat perbincangan modul, modul yang cikgu bagi. Okey, setakat ni kehadiran 22 orang. 22 orang yang hadir. Jadi bersiap sedia dengan mikrofon, cikgu akan panggil nama. Cikgu akan panggil nama. Kita akan, cikgu akan tanya berkenaan dengan ni soalan. Berkenaan dengan soalan yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey. Harap semua sihat. Semua sihat, jaga diri. Pastikan kalau nak keluar tu pastikan jagalah. Jaga, kita tak nak kita dijangkiti ataupun kita membawa wabak ni masuk dalam keluarga kita. Setakat ni ramai dah pelajar kita yang dijangkiti kan, positif. Dan ada juga ada juga parent ataupun ibu ataupun bapa meninggal disebabkan COVID. Di sekolah kita lebih kurang 9 orang yang dah meninggal, mak ataupun ayah disebabkan COVID. Jadi minta dijauhkan daripada dijangkiti COVID. Jadi pastikan apa-apa kita kena jagalah, jaga SOP. Pilih tutup muka. Kalau keluar pastikan wajib pakai sekurang-kurangnya kalau dapat pakai 2 lapis. Pakai 2 lapis. Tangan tu kena sanitize. Pergi mana-mana sanitize. Okey. Kita sambung kepada modul kita pada hari ini. Okey. Okey, boleh? Bersedia? Cikgu nak panggil nama ni kejap lagi ni. Nak panggil nama. Nak panggil nama. Panggil nama, buka mikrofon. Dan kita pergi kepada perbincangan. Cikgu tanyalah. Yang boleh jawab, cuba jawab. Salah tak apa. Ni sebab ni kita berbincang. Berbincang bukan exam. Okey, jadi kita pergi pada modul yang ni. Siapa yang print tak apa, siapa yang tak print pun tak apa juga. Siapa yang print tu lebih baik lah. Siapa yang tak print, tak ada printer kat rumah, tak ada masalah. Buat dalam buku je kan. Contohnya ini soalan. Muka surat 2. Buat muka surat 2. Ni tak ada nombor lah. Letaklah nombor pun boleh sini. Nombor 1, nombor 2. Contoh ini berapa jawapan. Ini pun soalan juga ni. Dia tak bagi tahu soalan. Tetapi sebenarnya ni kena selesaikan. Kena selesaikan. Okey, jadi kita teruskan dengan bab 1. Sebenarnya kita dah habis silibus. Jadi kita akan bincang modul. Kita akan bincang je modul yang ni bab yang ke-6. Lepas tu cikgu akan pergi bab yang ke-5 dan seterusnya lah. Jadi kita pergi satu persatu. Untuk bab yang ni pun banyak. 6.6. Ada 6 subtopik. Ada 6 subtopik. Jadi kita ada masa lah. Kita pergi satu persatu. Sekarang ni memang tak kejar. Kita tak kejar masa pun. Sebab kita dah habis. Jadi kita hanya berbincang. Jadi kita pergi kepada tajuk yang pertama. Dalam bab yang ke-6, perbiasan cahaya. Perbiasan cahaya. Apakah perbiasan cahaya? Perbiasan cahaya ni dia berlaku. Dalam sains dah jumpa sebenarnya. Jadi dalam fizik ni kita detailkan. Perbiasan cahaya ni berlaku disebabkan oleh perubahan halaju. Ni poin utama. Disebabkan perubahan halaju cahaya. Halaju cahaya
3 darab 10 kuasa 8. 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat itu adalah kelajuan cahaya. Okey. Jadi disebabkan perubahan halaju cahaya apabila merambat. Okey. Kenapa dia berubah halaju tu? Sebab dia merambat. Merambat ni bahasa kasar. Bahasa kita adalah bergerak. Okey. Jadi untuk cahaya, untuk laju cahaya ataupun gelombang merambat ni, istilah diganti dengan bergerak. Okey. Diganti daripada bergerak lah. Okey. Apabila bergerak melalui medium yang mempunyai ketumpatan optik. Ini penting. Okey. Medium yang mempunyai ketumpatan optik yang berbeza. Okey, yang berbeza. Jadi kalau berbeza, akan berlaku perubahan halaju. Ini poin dia. Jadi perbiasan cahaya ni kenapa jadi? Sebab perubahan halaju cahaya. Kenapa berlaku perubahan halaju cahaya? Sebab sebab cahaya tu dia bergerak daripada medium yang berbeza ketumpatan. Ketumpatan optik. Berbeza maksud ketumpatan optik dengan ketumpatan yang biasa. Ni dia kata sini tak sama. Ketumpatan optik tidak sama istilah dengan ketumpatan yang kita biasa guna. Okey. Jadi ini modul ni diambil contoh perubahan selepas pembiasan. Selepas pembiasan berlaku. Kalau jalan tak sesak, contohnya dalam highway, boleh bergerak dengan laju. Tak sesak ni apa maksud tak sesak? Ini maksudnya kurang tumpat. Halaju boleh bergerak dengan kelajuan tinggi. Mungkin semaksima 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Kemudian kalau daripada garis normal ni dia jauh dengan garis normal. Apabila sesak ataupun ketumpatan optik bertambah, ni dia kata jalan sesak lah. Jadi ketumpatan optik tu adalah lebih tumpat berbanding yang ini. Jadi kelajuan kenderaan dalam kawasan sini rendah. Rendah. Dia slow saja. Jadi sini nak bagi tahu halaju cahaya dah berkurang. Bila berkurang berlaku pembiasan iaitu mendekati garis normal. Bawah ni pembiasan. Jauh daripada garis normal. Mendekati garis normal. Mendekati garis normal apabila masuk kawasan yang lebih tumpat. Kita pergi soalan yang pertama. Ini soalan. Rujuk buku teks muka surat 236 dan 238 iaitu eksperimen 6.1 dan 6.2. Ini sebenarnya soalan. Jadi kita ada dua medium. Kaca. Kaca. Ini kaca. Kita ada kaca dan kita ada udara. Antara kaca dengan udara, yang mana lebih tumpat dari segi ketumpatan optik? Udara ke kaca? Udara ke kaca? Betul. Yang lebih tumpat adalah kaca. Yang lebih tumpat adalah kaca. Sama dengan jalan yang jam ni. Jalan yang jam. Sekarang kita tengok, ini ada 4 soalan ni. 4 soalan. Cikgu tunjuk dulu soalan ni. Soalan ni baru cikgu tanya. Jadi kita pergi yang ni. Ini anak panah. Sinar 7. Kalau sinar 7. Kalau ini, so ini adalah sinar 7. Sinar 7. Sinar 7. Ini sinar 7. Sinar 7. Kita pergi yang pertama. Ini ada dua apa tu? Medium. Satu kaca, satu udara. Jadi kaca ni lebih tumpat. Lebih tumpat. Ketumpatan optik dia adalah lebih tumpat. Lebih tumpat. Jadi kita pergi soalan yang pertama. Ini kalau jika sinar 7 ni sinar 7 ni pergi ini adalah permukaan dua medium. Kalau sudut dia garis normal kita kena lukis. Garis normal ni mestilah 90 darjah. Ini 90 darjah. Wow. 90 darjah.
Okey, mesti 90 darjah. Normal, garis normal. Okey, garis normal mestilah 90 darjah. Okey, 90 darjah ni garis normal. Dalam ujian mungkin dia tak ada, dalam exam mungkin garis normal ni dia tak ada. Dia lukis yang ni saja. Okey, jadi kita kena lukis garis normal dulu iaitu dengan garisan putus-putus. Baru kita lukis sinar biasan. Okey, ini sinar 7. Jadi apa yang berlaku ini, kalau sinar 7 90 darjah juga, ini 90 darjah. Kita tengok ni, ini adalah 90 darjah juga. Kalau 90 darjah juga, okey, dengan permukaan, okey, ataupun sama dengan garis normal, tidak berlaku pembiasan. Okey, tidak berlaku pembiasan. Jadi, kalau tak berlaku pembiasan, okey, tak berlaku pembiasan, garisan dia adalah ini. Okey, ni. Ini jawapan dia. Yang pertama, dia straight juga. Okey, lurus juga, 90 darjah juga. Okey. Yang kedua, tengok sini. Ini sudut 7. Sudut 7. Ini sinar 7. Jadi sudut 7 yang ni. Okey. Sudut 7 yang ini. Ini sudut 7. Yang kita label sebagai I. Okey. Sudut 7 itu. Jadi apa berlaku? Ini kawasan yang lebih tumpat. Kalau yang lebih tumpat, okey, kelajuan rendah mendekati normal ni. Apa yang terjadi kepada sinar ni? Sinar biasan dia adalah akan mendekati garis normal. Macam mana mendekati garis normal? Kalau kita lukis, okey, kita lukis, okey, tengok sudut dia. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Jadi ini adalah sudut biasan. Mesti lebih kecil. Kalau istilah kita guna I lebih besar, sudut 7 lebih besar daripada sudut bias. I lebih besar daripada R. Sudut 7 lebih besar daripada sudut pembiasan. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, kita tengok. Sinar 7 dia dekat atas, iaitu dekat kawasan yang lebih tumpat. Okey, lebih tumpat, dia pergi kepada kawasan yang kurang tumpat. Ini kurang tumpat. Kalau pergi pada kawasan yang kurang tumpat, kalau kita tengok dekat sini, dekat atas ni, maksudnya jalan tak jam, jauh daripada garis normal. Jauh maksudnya, okey, maksudnya kalau sudut ini besar ni, kita kena buat sudut dia lebih besar dekat sini. Okey, lebih besar. Jadi kita lukis, okey, kita lukis, okey. Cikgu lukis macam tu, kita tak nampak ketara. Kita lukis. Okey, bagi sudut tu ketara sikit. Okey. Ni. Jadi ini adalah sudut 7. Ini adalah sudut biasa. Ini lebih besar. Okey. Jadi kalau kita lukis, kita tulis R sudut bias lebih besar daripada sudut 7. Ini sudut 7. Ingat tengok sudut 7 dekat mana. Sudut tu mesti antara sinar ni, sinar cahaya ini dengan garis normal. Mesti itu sudut. Sama juga ini. Sebab nanti pada kertas soalan juga, dia kadang-kadang dia bagi kita confuse. Okay? Dia bagi kita confuse. Macam mana confuse dia bagi? Okay? Dia letak sudut dekat sini. Contoh dia letak sini 40. Okay? Lepas tu dia letak sini 20. Contoh dia suruh cari indeks biasan. Okay, indeks biasan. Kita pun kira lah indeks biasan N sama dengan sin I bahagi sin R. Kita pun letak sin, okay, 20 bahagi dengan sin 40. Sebab kita tengok soalan sudut dah ada kan. Kita pun kira, kita pun dapatlah jawapan. Okay, kalau macam ini, okay, buat macam ni salah. Okay, salah. Sebab sudut pun dah salah. Kedudukan sudut 7 dan sudut biasan tu, tempat dia adalah tempat yang tak betul. Okey, jadi tempat yang betul dekat mana? Dekat dalam ni. Jadi kalau dia bagi sudut ni, kita kena tolak. Guna kaedah matematik yang kita belajar matematik dulu kan. Okey, ini 90 darjah. Semua sudut ni 90 darjah. Jadi sini 20 darjah. Sudut sini berapa? 90 tolak dengan 20, kita akan dapat 90 tolak 20, kita akan dapat 70.
Okey, 70. Sini pula 90 tolak 40. Okey, 90. Salah ni sebenarnya. Ya. Sudut ni 20, patutnya sudut sini 20, sini 40 kan. Tak apalah, cikgu ambil contoh je Ambil contoh je. Okey, jadi 90 tolak 40, so sini 50. Jadi ini sudut 7 dengan sudut bias. Okey, sudut 7, sudut bias. Tapi cikgu salah letak ni, sepatutnya sini 40, sini 20. Sebab sini kan sudut ni lebih kecil, sudut sini lebih besar. Okey, jadi soalan kalau kita nak buat, kita ambil sudut yang dekat dalam ni. Jadi sin, bukan sin 20 dah. Sin 70 bahagi dengan sin 50. Itu baru betul. Okey, jadi cikgu padam yang ni sebab ini adalah contoh yang salah. Okey, contoh yang salah. Padam. Okey, ada soalan setakat ni. Okey, ada soalan tak? Setakat ini. Okey, kita sambung yang ini. Okey, kita tengok yang ini pula. Sudut 7, sinar 7 dia 90 darjah juga. Ni tengok 90 darjah ataupun sama dengan garis normal. Sama, okey. Kalau sama, jadi sudut dia adalah ini. Jadi sinar biasan. Sinar pembiasan. Tebal sangat atau pen ni. Okey, sinar pembiasan dia adalah sama juga. Okey, sama juga iaitu 90 darjah juga. Dia tidak berlaku pembiasan. Kalau macam tu, itu maksud dia tak berlaku pembiasan. Tak berlaku pembiasan. Cikgu tukar. Kenapa tak nak? Okey. Itu soalan yang pertama. Okey, kita sambung soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, ni rumus. Okey, rumus. Okey, formula yang pertama ini adalah hukum Snell. Okey, yang mana N ni adalah indeks biasan. Okey, N tu kena ingat N tu adalah indeks biasan. Okey, indeks biasan. Okey. Lepas tu, okey, pada yang pertama nak cari indeks biasan sin cos theta kan. I ni adalah sudut 7. Okey, sudut 7, sudut pembiasan. R adalah sudut pembiasan. Ataupun kawasan yang berketupatan rendah bahagi dengan kawasan yang berketupatan tinggi. Yang kat bawah ni mesti tinggi. Okey, mesti tinggi. Okey, mesti tinggi. Ketupatan rendah bahagi ketupatan tinggi. Okey, lepas tu sama juga indeks biasan juga kita boleh cari iaitu C laju cahaya dalam vacuum. Okey, dalam vacuum ataupun dalam udara 3 darab 10 kuasa 8. Ini adalah tetap. Vacuum. Maksudnya luar angkasa lah vacuum. Bila masuk udara, kelajuan ni akan berkurang tapi tak banyak. Kenapa berkurang? Sebab dalam udara kita ada molekul-molekul yang lain. Molekul udara. Okey, kita ada gas hidrogen, kita ada gas oksigen, kita ada gas karbon dioksida, nitrogen. Macam-macam gas. Jadi gas tu molekul dia ada molekul dia tersendiri. Jadi molekul tu sebenarnya adalah diumpamakan kereta ataupun motor di highway, tetapi tak banyak. Sebab kita tak nampak. Jirim tu kita tak nampak. Jirim tu kita tak nampak. Jadi laju cahaya ni, dia tak banyak berlaku aksiden lah. Tak langgar molekul kan. Jadi laju cahaya dia lebih kurang juga 3 darab 10 kuasa 8. Berkuranglah sedikit. Tapi mendekati 3 darab 10 kuasa 8. Tetapi kalau dalam medium yang ada jirim, contohnya kaca, laju cahaya akan berkurang. Jadi kita boleh cari indeks biasan juga. Indeks biasan N ni, iaitu laju cahaya dalam vacuum C bahagi dengan V. Okey. Sama juga indeks biasan ni kita boleh cari juga mengikut dalam, kedalaman. Objek di dalam air. Kalau kita tengok soalan ini, tengok ini.
Okey, kita ada kedalaman 5 dengan 7 cm. Ini dalam nyata dengan dalam ketara. Okey, yang mana kalau kita nak cari N, okey, D, okey, besar ni dalam nyata, ni kena beza ni, okey. Ni dalam nyata, dalam ketara. Okey, dalam nyata dengan dalam ketara. Okey, sama juga N ni, indeks biasan kita boleh cari juga kalau melibatkan sudut genting. Okey, sudut genting. Sudut genting dia dah tukar dah C. Sudut genting ni, okey, sudut genting ni adalah sudut 7. Okey, sudut 7 apabila sudut pembiasan dia adalah 90 darjah. Sudut pembiasan 90 darjah. Okey. Jadi formula dia N sama dengan 1 per sin C. Okey, kita pergi soalan yang pertama. Okey, bersiap sedia cikgu akan panggil nama. Okey, cikgu akan panggil nama. Okey. Soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, kita tengok soalan dulu. Okey, penggunaan rumus indeks biasan. Maksudnya dia suruh cari soalan ni, dia suruh cari indeks biasan, dia suruh cari N. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4 formula dekat atas ni, nak cari indeks biasan. Jadi kita ada ini kaca, ini udara. Okey, daripada udara kepada kaca. Okey, jadi kita nak cari, soalan ni kita nak cari, okey, kita nak cari pen 1 saiz kalau merah. Biru. Okey. Okey, kita nak cari iaitu kita nak cari indeks biasan. Kita nak cari N. Okey, kita nak cari N. Jadi formula dia N sama dengan sin I bahagi dengan sin R. Okey. Jadi untuk soalan yang ini okey, Syafiqah. Okey. Syafiqah, soalan yang ni, okey, kita nak cari indeks biasan N sama dengan sin I bagi sin R. Okey, jadi sin I, berapakah sin I? Okey. Jadi sin I iaitu 45 sin 45 darjah. Bahagi dengan R 30. Tengok elok-elok 30 dekat mana ni? Sini Oh, okey. Dia duduk sini kan? 30. Tapi dia dah label sudut kat sini. Okey, betul lah. Okey, 30. Okey, 30. Ini soalan ni. Okey, kalau exam, kalau SPM, biasanya 30 ni dia akan tulis dekat sini. Soalan SPM biasa dia tak mengconfusekan kita. Okey, jadi kalau macam ni dia confuse, 30 ni sebenarnya kat sini ke kat sini? Kat luar ke kat dalam? Okey, jadi sebenarnya bila dia buat 30, tapi dia label kat dalam ni. Jadi sebenarnya ini adalah 30. Okey, 30. Okey, jadi sin 45, okey, bahagi dengan sin 30. Okey, dapat berapa jawapan dia? N, kita dapat berapa? Okey, 1.41. Dalam fizik kita mesti ada magnitude dan kita mesti ada nilai. Okey, kita ada magnitude dan kita ada unit. Okey, ada nilai dan ada unit. Untuk indeks biasan tak ada unit. Jadi kita dapat jawapan ini adalah 1.41. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Okey, seterusnya Ahmad Haikal. Ahmad Haikal, kita pergi soalan yang sebelah dia ni. Okey, kita ada sama juga udara dengan kaca. Kita nak cari indeks biasan. Tetapi dekat sini bukan sudut 7 dengan sudut bias. Ahmad Haikal. Ahmad Haikal. Hello. Selama kelas PDPI, cikgu tak pernah panggil nama-nama macam ni kan. Bila panggil tu, ada yang ada baru tahu siapa ada, siapa tak ada. Haikal. Testing. Haikal. Ahmad Haikal Afi. Ada mikrofon tak?
Ada mikrofon tak? Sebentar. Tak ada. Hmm. Okay. Kalau tak ada, kita pergi kepada orang seterusnya. Okay, Siti Nur Salihah. Siti Nur Salihah. Oh, clear suara awak. Okay. Ini kita nak cari. Okay, kita nak cari indeks biasan. Okay, kita nak cari indeks biasan. Jadi, formula dia apa dia? Kita nak guna formula mana ni? N sama dengan C bahagi dengan V, kan? Okay. Okay. Jadi, kita nak cari indeks biasan. Jadi, C ni berapa C? 3 darab 10 kuasa 8. Okay. Kita nak tulis macam ni pun boleh. Nak letak unit pun boleh. Okay. Meter per saat. Nak letak pun boleh. Okay. Ataupun meter per saat. Ataupun ms negatif 1. Okay. Bahagi dengan V berapa? Okey, cantik. 210 kuasa 8. Unit itu tak tulis pun tak apa. Ni kat belakang ni cikgu tulis ni. Tak tulis pun tak apa. Okey, yang penting jawapan tu tulis. Okey, bila bahagi ni dapat berapa jawapan? 1.5. Okey, kita dapat 1.5 kosong. Tak letak kosong pun tak apa. Unit ada tak? Sebab ni kita bahagikan. Jadi sebenarnya unit pun kita bahagi juga ni. Bahagi-bahagi ni terhapus. Terhapus. Jadi jawapan yang terakhir tak ada unit. Okey, terima kasih Saleha. Siti Nursiah, terima kasih. Okey, jawapan yang betul. Okey, 1.5. Senang je. Okey, senang saja. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, ini soalan seterusnya. Okey, kita ada kita ada objek. Okey, kita ada objek di sini dengan bawah. Okey. Formula dia adalah seterusnya. Ahmad Haikal ada dah ada ke belum? Haikal. 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 Cikgu panggil. Cikgu panggil ni. Haikal tak ada. Mungkin dia ada kerja sikit tu. Okey. Tak ada Ahmad Haikal. Kita pergi kepada seterusnya. Aimi lah. Aimi. Aimi. Garangnya. Aimi. Okey. Untuk yang ni. Formula mana kita nak guna? H. Ketinggian. Okey, betul. H apa? Kalau dalam ni. Kalau yang ini kita nak guna formula mana? Oh. Ahmad Ika ada masalah mikrofon. Okey. Ada masalah speaker. Okey. Okey. Kita nak guna formula mana ni, Aimi? Dalam nyata bahagi dengan dalam ketara. Okey. Jadi N sama dengan D besar bahagi dengan D kecil. Okey, dalam nyata kita bahagi dengan dalam ketara. Cikgu buat sinilah nyata. Okey, bahagi dengan ketara. Okey. Okey, kedalaman. Kedalaman. Jadi kedalaman ni kita mula daripada permukaan air. Okey, kita akan mula dengan permukaan air. Kalau kita mula dengan permukaan air, okey. Jadi D besar berapa nilai dia? Okey.
D besar berapa nilai dia? 7. Okey. Ni macam dalam nyata. Nyata ni real. Okey. Sebenarnya real depth ataupun kedalaman yang nyata. Kedalaman nyata ni kedalaman yang sebenar. Nyata ni sebenar lah. Okey. Kalau sebenar kita tengok dekat sini je. Okey. Nyata ni sebenar. Jadi kalau kita tengok dekat sini, lukis objek dia. Contohnya kalau ini shilling. Ini lukisan dia garisan yang betul. Okey. Dia lukis macam ni. Ya, ini garisan putus-putus. Garisan putus-putus ni adalah dia nak tunjuk perbezaan antara objek dan image. Objek ni nyata. Image ni, okay, image ni adalah apa tu? Image ni adalah gambaran ataupun macam kita tengok cermin, kita adalah objek. Dalam kita dalam cermin tu adalah image. Itu maksud cikgu. Okey, image terbentuk daripada objek. Okey, jadi ini adalah tak real. Yang real adalah bawah, yang nyata adalah bawah. Jadi yang bawah ni nyata, yang sebenar. Jadi ini kita panggil dalam nyata. Dalam nyata daripada permukaan sehingga ke sinilah ke objek ni sebenar. Jadi 7 cm. Okey, 7. Okey, 7. Okey, D kecil berapa ini? 5. Okey, 5. Okey, 5. Jadi 7 bahagi 5 kita dapat berapa? 7. Okey, kita dapat 1.4. Kalau unit dekat atas tadi cm bahagi dengan cm. Okey, unit pun kita bahagi. Sama juga terhapus unit. Jadi dia tak ada jawapan dia yang akhir dia tak ada unit. Jadi 1.4 kosong lah. Tak letak kosong pun tak apa. 1.4 pun betul juga. Ini jadi jawapan dia. Okey, terima kasih Aimi, Tania. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya Puja. Okey, Puja boleh dengar suara cikgu? Okey, clear. Okey, Puja. Okey, sekarang ni soalan yang terakhir. Bukan soalan yang terakhir. Okey, soalan yang ni. Soalan yang keempat. Okey, ini kita ada udara dan kita ada kaca. Okey, udara dan kaca. So, ini adalah kutubatan tinggi. Kita tengok anak panah. Okey, ini anak panah pertama, anak panah yang kedua. Anak panah yang pertama ni adalah sinar 7. Ini adalah sinar bias. Okey, kita tengok sinar bias dia duduk atas garis permukaan. Jadi, ini adalah 90 darjah. Okey, sudut bias dia 90 darjah. Jadi, gambar ini menunjukkan berlaku pantulan. Okey, pantulan, nak berlaku pantulan ni. Okey, jadi ini adalah sudut genting. Okey, jadi formula kita nak guna formula mana Puja? Nak cari indeks biasan. Okey. Jadi C ni merujuk kepada 45 darjah. Okey, jadi 1 bahagi dengan sin 45 darjah. Okey, jadi ini kalau kita bahagi, kita dapat berapa jawapan? 1.414. Okey, 4. Nak tulis macam ni pun boleh, 1.41 pun boleh. Okey, jadi kita dapat jawapan. Okey, dapat jawapan N sama dengan 1.414. Okey, betul. Terima kasih Puja, Tania. Okey. Okey, setakat ni ada soalan untuk 4. Baru kita bincang 4 ni kan. Yang tadi ni cikgu tunjuk. Ni. Ada soalan? Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Sekejap Okey, kita akan sambung soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Ini dekat bawah. Okey, dekat bawah ni. Okey, dekat bawah ni. Sekejap Okey.
Kenapa tu angkat tangan? Ada soalan? Raise hand. Tak ada. Okey. Kalau tak ada kita sambung. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya Alia Maisara. Haikal dah boleh ke belum speaker? Tak boleh tu. Okey, tak boleh. Okey, Alia Maisara. Boleh dengar suara cikgu? Alia Maisara. Alia Maisara. Cikgu panggil nama ikut atas bawah atas bawah atas bawah eh. Okey, Alia Maisara. Alia Maisara. Oh, okey. Tak dengar sangat. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Okey, pergi pada Farizatu Alia. Okey, Farizatu Alia. Farizatu Alia. Okey, dengar. Kita pergi soalan yang pertama eh. Soalan ini. Okey, boleh? Okey. Tak apa, salah tak apa. Okey, soalannya adalah okey, raja menunjukkan lintasan alur cahaya bergerak dari udara ke kaca. Udara ke kaca daripada ketupatan rendah kepada ketupatan tinggi. Okey, bergerak ni penting ni. Okey, ini penting. Kita kena tahu sudut sinar tu dari mana ke mana, kena tahu. Okey, sebab dia akan melibatkan pengiraan kita nanti, cara penggantian kita nanti. Okey, diberi laju cahaya dalam kaca ialah 2 darab 10 kuasa 8. Dah berkurang. Asal adalah 3 darab 10 kuasa 8. Jadi dia dah berkurang. Okey, laju cahaya dia dalam kaca. Okey, kira yang pertama indeks biasan kaca. Okey, indeks biasan kaca. Indeks biasan kaca. Mana pen cikgu ni? Okey. Indeks biasan kaca. Okey, jadi Farizatul, okey, kita nak guna formula. Okey, kita nak guna pen merah pula lah. Pen merah. Okey. N sama dengan sin I bahagi dengan sin R. Ini adalah soalan A. Okey. Jadi sin I berapa sudut? Guna apa tadi? Sin I, sin R ke apa? Sorry cikgu. Farizatul. Farizatul, guna formula apa tadi? Kita nak cari sekarang ni A, indeks biasan kaca. Nak guna apa? Formula apa yang kita nak guna ni? Formula untuk A. Indeks biasan. Soalan kita nak cari indeks biasan. Yang pertama. Biasan kaca. Jadi kita nak guna formula. Formula. N sama dengan. Okey. C. Berlaku apa tu? Berlaku perubahan suara. Tak apa. Okey, C bahagi V. Kita bahagi. Kalau kita guna sin I, sin R, kita tengok sin I, sin R. Kita sudut tuju, sudut bias. Tengok sudut tuju. Sini kan, sudut tuju. Okey, kita ada sudut sini, jadi kita boleh cari sudut tuju dah. Tapi dekat sini, sudut pembiasan dia tak ada. Okey, sudut pembiasan tak ada. Jadi kita tak boleh guna formula yang pertama. Okey, formula yang kedua, C bahagi V. Halaju cahaya. Okey, halaju cahaya dalam vacuum, halaju cahaya dalam medium. Boleh guna tak ini? Boleh. Sebab dia dah bagi laju cahaya dalam kaca ni. Tetapi kalau laju cahaya dalam vacuum, dia dalam soalan ni dia tak lengkap. Okey, sepatutnya dia bahagi laju cahaya dalam vacuum iaitu C sama dengan 3 darab dengan 10 kuasa 8. Okey, meter per saat. Ni
Dalam peperiksaan jangan risau, memang akan diberikan. Okey, diberikan. Dalam soalan ni dia tak berilah sebab ni dalam modul memang benda ni kita boleh rujuk dekat atas lah. Okey. Kita boleh rujuk terus dekat atas. Ni laju cahaya dalam vacuum. Formula ni yang kita nak guna. Okey, Farizatul, terima kasih untuk tu. Okey, jadi berapakah, macam mana kita nak kira? Kita dapat ni, kita guna formula yang ini. Okey. Jadi apa bahagi apa? Nilai apa bahagi apa? Farizatul. Okey. Betul. Okey, 3 dan 10 kuasa 8. Oh, silap. Okey, ni laju cahaya dalam vacuum C. Okey, dalam medium iaitu 2. Okey, darab 10 kuasa 8. Okey, dua-dua ni meter per saat. Meter per saat. Jadi dapat jawapan berapa? Betul? Bahagi. Okay, 1.5. Betul. 1.5. Betul. Okey, betul lah 1.5. Okey, ni pun cara bahagi ni pun kita dah belajar dalam matematik dalam tajuk indeks masa tingkatan 3. Okey, ingat balik indeks. Ini indeks 10 kuasa 8, 10 kuasa 8 sebenarnya kita potong je. Okey, ini bahagi kan, kita potong je. Potong ni kita potong sini. Jadi 3 bahagi 2. 3 bahagi 2 kita dapat 1.5. Itu. Okey, tak payah tekan kalkulator pun boleh. Okey, 3 bahagi 2 1.5. Okey, terima kasih Farizatul, Tania. Okey, kita pergi soalan yang B, cikgu panggil seterusnya. Okey, soalan B. Okey. Okey. Sekejap. Cikgu panggil ni. Jadi, kena tulis nama Riza. Okey, soalan seterusnya, soalan B. Okey, soalan B kita pergi kepada ni nama yang diberikan Sah Ilyana. Okey, Ilyana. Boleh dengar tak? Soalan B pula. Okey, soalan B. Okey, soalan B, sudut biasan dalam kaca. Okey, sudut bias dalam kaca. Tengok sini, sudut bias dia adalah dekat sini. Ini cikgu label ni. Ini sudut bias. Iaitu R sudut bias. Okey, kita nak guna formula apa? Kita nak cari ni. Okey, formula kita nak guna N sama dengan sin I bahagi dengan sin R. Okey, jadi nilai apa kita dah ada yang kita nak letak kat sini, nilai apa? Lagi? Ah, okey. Tengok ini adalah sudut ni. Sudut ni 40 kat sini. Okey. Sudut 7 dia kat dalam ni. Jadi sudut 7 bukan 40. Okey. Jadi sudut 7 dia kita kena cari I sama dengan sudut semua ni adalah 90 ni kan. 90 darjah ni. 90 tolak dengan 40 darjah. Okey. Jadi sudut 7 adalah 90 tolak 40 kita dapat 50 darjah. Sekejap tulisan bagi clear sikit. 50. Okey, 50 darjah. Jadi sudut 7 adalah 50 darjah. I. Jadi 1.5 sama dengan sin 50 bahagi dengan sin R. Kita nak cari sin R. Jadi ni bahagi kita pergi tukar tempat duduk yang 1.5. Sin R sama dengan sin 50 bahagi dengan 1.5. Okey. Tekan kalkulator sin 50 bahagi 1.5. Okey. Kita nak cari nilai R. Jadi kalau sin ni duduk sini kita pindah ke sebelah kanan jadi sin negatif 1. Okey, bahagi dengan ni, nilai ni. Sin 50 bagi 1.5 dapat berapa? Tekan kalkulator. Sin 50 bahagi
1.5 dapat berapa? Liana dapat berapa? Sin 50 bahagi 1.5. Sin 50 dapat berapa? Hah? Apa dia? Kita nak bagi 1.5 dapat berapa? Boleh dengar tak? Sin 50, okey. Sin 50 bahagi 1.5. Ni kita bahagi atas. Sin ni kita dah pindah ke sebelah sini. Okey, sin ni kita pindah sebelah sini jadi sin negatif 1. Okey, untuk add sin negatif 1 ni kita kena tekan shift. 30.71, 30.71. Sin 50 bahagi 1.5 kita dapat 0.51. 0.51. Ini kita dapat 0.51. Okey, 0.51. Okey, 0.51. Cikgu tanya ni dulu, sin 50 bahagi 1.5. Okey, kita dapat yang ni. Okey, lepas tu, okey, 30.71 tu, ini. Bila dah dapat ini, sin negatif 1 ni, kita tekan shift. Okey, ingat yang lain. Untuk kita dekat kalkulator, untuk dapatkan sin negatif 1, dalam kalkulator kita tu pada sin tu, pada button sin tu, dia ada sin negatif 1 dekat atas. Nak capai sin negatif 1, kena tekan shift dulu. Okey, jadi kita dapat jawapan. Okey, sudut dia adalah, Liana bagi tahu 30.71 darjah. Okey. Ini jawapan dia. 30.71. Jadi dekat sini sudut dia 30.71 darjah. Okey. Terima kasih Iliana. Okey, terima kasih Tania. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Sorry tulisan cikgu tak berapa nak cantik. Tulisan digital kan. Okey, seterusnya cikgu panggil sekejap. Okey, Fasihah. Fasihah. Boleh dengar suara cikgu Fasihah? Kita pergi boleh. Okey. Fasihah. Nama yang cikgu panggil dan yang nama yang dah panggil ni next class nanti cikgu dah tak panggil lah. Okey, cikgu tulis ni. Cikgu tulis. Okey, nama. Okey, Fasihah, kita pergi soalan yang C. Sudut genting kaca. Okey, sudut genting kaca. Nak guna formula apa? Okey, N sama dengan 1 bahagi sin C. Okey, jadi yang kita nak adalah C. Sudut genting, C. Okey, C kita nak. Okey, jadi nilai dia macam mana kita nak ganti ni? N. Oh, dah tukar macam tu. Okey, tak apa. Kita isi dulu tempat mengikut formula dulu Fasihah. Jadi N ni adalah 1.5. Okey, sama dengan 1 bahagi dengan sin C. Kita nak cari C. Okey, jadi kita tukar tempat duduk. Yang ni naik atas. 1 bahagi sin C. Jadi bahagi pergi sana jadi darab. Sin C darab 1.5. 1.5 kita pergi sini jadi bahagi. Jadi sin C okey sama dengan 1 bahagi 1.5. Fasihah bagi tahu tadi 1 bahagi 1.5. Okey, kita nak cari C sahaja. Kita tak nak sin C sebab sudut genting ni C bukan sin. C. Okey, jadi C sama dengan sin negatif 1. Bila bergerak ke sana, dia jadi sin negatif 1. Okey, sin negatif 1. Kalau tak faham kenapa negatif 1, cikgu boleh cerita secara matematik. Okey, ni cikgu tulis dulu. Okey, 1 bahagi 1.5 dapat berapa? Kita kira 1 per 1. 1 bahagi 1.5 dapat berapa Fasihah?
0.667. 667. Okey, jadi ni kalau kita bahagi dapat berapa? C kita dapat berapa? Berapa? Sin negatif ni sin negatif 1 0.667. Nilai dia kita dapat berapa? 0. Iya 4.1.8 ataupun kalau itu 41.79. Okey. Kita dapat ini sudut. Okey. Sudut genting 41.79. Kalau tulis 41.8 pun betul juga. Okey. Kalau tulis 41, kita bunda siap-siap pun boleh juga. Boleh diterima. Ingat, kalau kita nak tulis 41.79, jangan lupa simbol sudut ni yang bulat kecil ni kan. Simbol sudut jangan lupa. Sebab ini adalah unik. Sebab kalau benda ni ada, kita baca dia 41.79 darjah. Okay, kalau tak ada tu kita hanya baca 41.79. Tak sama. Okay, walaupun nilai sama tetapi unit tak ada jadi jawapan dia tak sama. Okay, terima kasih Fasihah. Okay, jawapan dia kita dapat 41.79 ataupun 41.8. Okay, jadi kita dah selesai pada soalan yang pertama. Next kelas minggu depan kita akan sambung kepada soalan seterusnya. Okay, soalan nombor 2, nombor 3. Okay, cikgu akan panggil nama yang tidak nama seterusnya lah. Okey, jadi sebelum tu isi kehadiran. Okey, pergi kepada ruangan chatting, isi kehadiran. Okey, isi kehadiran pada ruangan chatting. Okey, isi kehadiran. Okey, jadi setakat itu saja kelas. Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Ada. Okey. Yang lain? Kita ada kehadiran selalu setakat ni 23 orang. Okey, isi kehadiran hari ini. Okey, nanti cikgu kemas kini analisa kehadiran. Okey, boleh cek nanti. Okey. Okey, Izzat, Aimi, Ain Syafira, Fatin, Nur Zulaikha, Siti Rizal, Warita Azwani, Alia Maisara, Nur Fazana. Okey, setengah isi. Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Kita sambung kelas kita pada minggu depan hari Ahad. Kita sambung pada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.